Hai, salam. Okey, matematik tingkatan 2, bab 9 iaitu laju dan pecutan. Okey, terus kepada laju. Okey, maksud laju ialah suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Perubahan bagi sesuatu jarak bahagi dengan masa. Jadi kadar ni dia melibatkan kepada perubahan sesuatu. Okey, perubahan sesuatu bagi melibatkan masa. Okey, sesuatu jarak lah. Okey, kita tengok dekat sini. Contoh dia, Aida berjalan ke kedai dengan jarak 100 meter. Jadi ini Aida, dia bergerak ke kedai. Jarak Aida ke kedai adalah 100 meter dalam masa 5 minit. Dalam masa 5 minit dia sampai dekat kedai tersebut. Jadi kira laju dia. Jadi unit laju ni adalah jarak bahagi dengan masa. Okey, jarak bahagi dengan masa. Jadi kita masukkan jarak dia. Jarak dia adalah 100 meter bahagi dengan masa 5 minit. Jadi 100 bahagi 5 minit kita akan dapat 20 minit per dengan 20 meter per dengan minit. Kenapa jadi macam tu cikgu? Sebab unit asal dia yang atas ni 100 meter. Okey, atas ni 100 meter. Yang bawah ni 5 minit. Jadi laju dia adalah dikira dalam unit meter per minit. Tapi cikgu, saya tengok laju ni biasa diukur dalam unit kilometer per jam. Sebab saya tengok dekat jalan raya biasanya dia buat macam ni, kilometer per jam. Kawasan ni 80 kilometer per jam. Okey. Untuk laju ni sebenarnya dia boleh dikira dalam unit kilometer per jam, 2 meter per minit, kilometer per saat. Dia bergantung kepada bentuk soalan. Tapi untuk jalan raya biasa kita akan guna unit kilometer per jam. Jadi untuk matematik ni kita akan belajar pelbagai bentuk unit yang ada. Tak semestinya jarak tu diukur dalam meter sahaja. Kadang-kadang jarak tu diukur dalam unit kilometer. Kadang-kadang masa tu ditukar dari bentuk minit. Kadang dalam bentuk saat. Ada yang ditukar dalam bentuk jam. Jadi soalan ni masa dalam bentuk minit, jarak dalam bentuk meter. Jadi cikgu soalan tu diminta dalam unit apa? Okey, kita tengok soalan dia. Hitung lajunya. Jadi dia tak minta dari unit apa-apa. Jadi kamu terus kepada pengiraan. Masukkan ke dalam formula dia. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Jadi unit terakhir dia adalah bila kamu dah dapat 20 meter per dengan minit. Begitu sahaja. Jadi maksudnya Aida ni dia bergerak 20 meter dalam masa setiap 1 minit. Itu pergerakan dia. Jadi dalam masa 1 minit dia bergerak 20 meter. Dia berjalan 20 meter, 1 minit dah habis. 20 meter lagi 1 minit. 20 meter lagi 1 minit. Jadi setiap 20 meter dia berjalan 1 minit. Jadi 5 minit dia menghabiskan masa 5 minit dalam jarak 100 meter. Okey. Boleh faham Okey, kita tengok soalan seterusnya. Jadi cikgu kalau dekat jalan raya tu dia tulis 80 km per jam. Okey, jadi maksudnya pergerakan dia tu, kereta tu kalau dia bergerak dengan kelajuan tu, maksudnya dia akan mencapai, contoh tadi kamu tengok jalan raya tu kan dia bergerak, kamu tengok ayah kamu bawa kereta tu, tengok meter jalan kereta tu 80. Apa maksud 80? Okey, maksudnya kalaulah ayah kamu bawa kereta tu maintain dengan kelajuan ni, okey, dalam masa 1 jam dia akan mencapai jarak 80 km. Dalam masa 80 km, dalam jarak 80 km tu dia akan sampai dalam masa 1 jam. Itu maksudnya. Kalau dia bawa 100 km per jam, jadi maksudnya dengan kelajuan tu tak berhenti-hentilah, maksudnya jangan ada berhenti, jangan ada stop, bergerak dengan kelajuan yang sama 100 km per jam tu dia akan sampai jarak daripada titik yang pertama tu 100 titik 0 tu sampailah jarak dia 100 km dalam masa 1 jam. Itu maksud dia. 100 km dalam masa 1 jam. Okey, kita tengok balik pada soalan.
Khairul Hafiz dan Badrul Hisham ialah pelari pecut muda negara. Semasa latihan acara 100 meter, dia berlari 100 meter. Khairul Hafiz ni menamatkan larian dengan 10.1 saat. Okey, jadi Hafiz ni jarak dia 100 meter. Hisham ni pun 100 meter, dia berlari 100 meter. Tapi untuk Hafiz ni, okey, dia menamatkan dalam 100 meter tu dia perlukan masa 10.18 saat. Ini masa dia. Untuk Hisham pula, dia ambil masa 10.25 saat. Jadi kira laju larian Hafiz dengan Hisham ni. Jadi kiralah. Okey, kamu masukkan dalam formula 100 bahagi 10.18. Jadi unit dia kita dapat yang ni 9.82 meter per saat. Yang ni pun dapat 9.76 meter per saat. Okey, ini meter per saat. Kalau soalan tadi dalam unit meter per minit sebab soalan dalam bentuk minit masa. Yang ni pula soalan dia dalam bentuk saat. Okey, ini maksudnya kamu tak perlu tukar dalam bentuk masa tu dalam bentuk minit ke dalam bentuk jam ke. Kalau dia dalam saat, saat je terus. Okey, kalau soalan tu minta kamu tukarkan dalam bentuk meter per jam, kamu kena tukar. Itu nanti kemudian. Okey, kita tengok 1/1. Okey. Dekat sini. Laju sama dengan jarak pemasa. Kita boleh juga tukarkan dalam bentuk, okey, kalau laju pemasa, okey, laju sama jarak pemasa kan. Jarak per masa. Okey, kalau lah cikgu nak kirakan jarak. Jarak sama dengan masa dengan laju ni kita boleh darab. Kita boleh pindahkan. Kalau bahagi pindah pergi sana, dia akan jadi darab. Jadi laju darab dengan masa. Jadi jarak adalah sama dengan laju kali dengan masa. Itu maksud dia. Okey, kalau cikgu nak masa pula, kalau masa macam mana? Masa sama dengan berapa? Okey, kalau masa pula, kita buat macam ni. Okey, kita buat macam ni. Okey, dia asal laju sama dengan jarak bahagi masa kan. Okey, kita pindahkan masa pergi sini dulu. Jadi laju kali dengan masa sama dengan jarak kan. Tapi kita bukan nak jarak cikgu, kita nak masa. Okey, kita boleh pindahkan balik. Masa dengan laju ni darab kan. Jadi darab, kita pindahkan laju ni pergi sini, dia akan jadi bahagi. Jadi masa sama dengan jarak bahagi dengan laju. Jadi masa ni sama dengan jarak bahagi dengan laju. Okey, jadi kita boleh kirakan masa sama dengan jarak bahagi dengan laju. Kalau jarak pula laju kali dengan masa. Jadi maksud ni ini adalah kemahiran matematik, kamu kena pandai pindah-pindahkan dia. Nak dapatkan jarak, laju kali dengan masa. Nak dapatkan masa pula, iaitu jarak bahagi dengan laju. Iaitu laju kamu pindah pergi bawah, masa pergi sana atas. Macam tu. Okey, yang ni kamu kena mahirlah ya. Okey, sekejap. Okey, untuk laju seragam pula, laju seragam dan laju tak seragam. Okey, di sini kita ada dua situasi laju seragam dengan laju tak seragam. Kalau kamu perasan, laju seragam ni jarak dia antara objek ke dia pergerakan dia tu adalah sama. Tengok jarak dia. Sini kosong, dia starting kan kosong kan. Jarak dia dia bergerak seterusnya 2 cm. Dia bergerak seterusnya 4 cm. Tengok pergerakan dia selang satu-satu tu adalah sama. 2, naik 2 cm kan. Masa dia pun dalam masa 1 saat dia bergerak 2 cm. Dalam masa 1 saat dia bergerak 2 cm. Untuk guli B, dia bergerak dalam 1 saat, yang ini 2 cm. Untuk seterusnya, dalam masa 1 saat, dia bergerak 1 cm je. Dari 2 pergi 3, 1 cm je lah. Berbeza dengan ni, 2 pergi 4, 2 cm lagi. 4 pergi 6, 2 cm lagi. 6 pergi 8, 2 cm lagi. Yang ni pula 3 pergi 5, 2 cm. Okey, 5 pergi 8 pula
berapa cm? 3 cm. Jadi maksudnya pergerakan dia tidak seragam. Jadi ini bermaksud laju tak seragam. Jadi kita tengok, kalau kita buatkan graf dia, iaitu jarak bahagi masa. Okey, kita tengok jarak macam mana kita nak buat jarak. Okey, paksi jarak bahagi dengan masa. Okey, jarak pertama dia 2 cm. Dalam masa 1 saat 2 cm. Okey, 2 cm. Jarak 2 cm. Lepas tu dalam masa 1 saat lagi, naik 1 saat lagi. Okey, 1 saat lagi, iaitu saat yang kedua, dia jarak dia adalah 4 cm. Dalam masa 1 saat lagi, naik lagi. Okey, minta maaf. Naik lagi, iaitu untuk saat yang ketiga sini. Saat ketiga dia naik, iaitu dia naik kepada 6 cm. Tengok ni. Saat pertama, saat kedua, saat ketiga. Okey, 3 saat dah dia naik, jadi jarak dia ada 6 cm. Jadi 4 saat dia naik pergi kepada 8 cm. Jadi inilah graf dia. Jadi kalau yang ni graf ni pula, mula-mula 1 saat yang pertama dia bergerak 2 cm. Okey, ngam. Lepas tu 1 saat kemudian lagi 1 pergi 2. Maksudnya 1 saat lagi dia bergerak 3 cm. Tengok graf dia jadi tak naik secara cantik. Jadi dia bengkok sikit. Lepas tu daripada 1 saat lagi dia naik lagi 1 saat, 2 pergi 3 dia bergerak sejauh pergi kepada 5 cm pula. 5 cm pula. Lepas tu dia pergi kepada 8 cm. Okey, naik 1 saat lagi, 4 saat dia bergerak 8 cm. Jadi pergerakan graf dia tengok tak cantik macam ni. Bila graf dia nampak bengkok-bengkok sikit, ini bermaksud okey, iaitu laju yang ni tidak seragam, laju yang ni seragam. Oleh itu laju seragam ialah laju yang mempunyai perubahan jarak yang masa dalam selang masa yang sama. Jadi pergerakan jarak dia tu adalah sama dalam selang masa yang sama. Tapi kalau laju tak seragam ni, perubahan jarak yang tidak sama dalam selang masa yang sama. Selang masa yang sama setiap 1 saat, tapi selang 1 saat, tapi perubahan jarak dia tidak sama. Okey, tidak berapa clear kan? Kita tengok soalan, tak apa. Tapi kamu faham dia jarak dia tidak sama. Itu dia. Setiap pergerakan dia, jarak dia tidak sama. Itu je maksud laju tak seragam. Okey, tengok soalan. Encik Mahesh memukul bola golf dari tiang P kepada tiang S melalui tiang Q. Dari P ke tiang S, P kepada tiang S. Okey, tengok dia pukul bola ni pergi sampai ke tiang S. Tapi melalui tiang Q dan R. Maksudnya dia pukul ni, bola ni nak pergi kepada S, tapi dia pukul bola pergi ke Q dulu, lepas tu pergi ke R dulu, lepas pergi R dia pergi kepada S. Jadi, adakah kelajuan bola golf tu mempunyai laju yang seragam? Setiap pergerakan dia tu seragamkah laju dia? Okey, kita tengok, kita buat pengiraan dia. Formula dia laju per dengan masa. Laju yang pertama, jarak P kepada Q. P kepada Q 40 meter. Bahagi dengan masa. Masa dia 2 saat. Jadi kita dapat kelajuan bola P kepada Q adalah 20 meter per saat. Okey, untuk Q kepada R pula, jarak dia berapa? Q kepada R 70 dalam masa 3.5 saat. Jadi 70 bahagi dengan 3.5, kita akan dapat 20 meter per saat. Okey, sama kan? P kepada Q 20 meter per saat, Q kepada R 20 meter per saat. Jadi R kepada S, iaitu jarak dia 60 meter dalam masa 3 saat. 60 bahagi 3 dapat 20 meter per saat. Jadi daripada 3 pergerakan dia tu, 3 pergerakan menghasilkan laju yang sama. Bila laju yang sama bermaksud bola golf itu bergerak dengan kelajuan yang seragam. Okey, sebab pergerakan dia tu, kalau kita kirakan kelajuan dia tu menghasilkan kelajuan yang seragam. Okey, kita tengok yang ni pula. Laju yang tak seragam. Farid memandu trailer sejauh 170 km dalam masa 2 jam. Yang pertama. Okey, dan
100 km dalam masa 4 jam yang berikutnya. Adakah Farid memandu trailer dengan laju seragam? Okey, kita tengok yang pertama. Situasi pertama, 100 km dalam masa 2 jam. Jadi pergerakan dia adalah 85 km per jam. Untuk situasi kedua pula, 190 km dalam masa 4 jam. Kirakan dia, kita dapat 47.5 km per jam. Jadi tengok kelajuan dia tidak sama. Bila kelajuan tidak sama, bermaksud kelajuan trailer itu adalah tidak seragam. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada laju purata pula. Okey, kita tengok situasi dekat sini. Okey, pergerakan bagi kereta api elektrik ETS ni dari Kuala Lumpur ke Butterworth. Okey, kita tengok kereta api ni dia bergerak dengan laju yang tak seragam. Jadi pergerakan dia daripada satu tempat ke satu tempat tu tidak seragam. Jadi dalam situasi sedemikian, laju purata digunakan untuk memberi gambaran. Maksudnya pergerakan dia tu sepatutnya daripada KL pergi ke Butterworth, Pulau Pinang. Butterworth, Pulau Pinang. Okey, sepatutnya pergi kepada Butterworth, Pulau Pinang. Pulau Pinang. Tapi sebelum dia sampai ke Pulau Pinang, dia akan berhenti kepada satu stesen ke satu stesen lain. Pergerakan dia tu daripada beberapa stesen tu, pergerakan daripada satu stesen ke satu stesen, lajunya adalah tidak seragam. Jadi bila dia tidak seragam, kita akan ambil kira pergerakan laju purata dia daripada titik A kepada B, B kepada C, sampailah titik yang terakhir sekali yang kita nak, iaitu Butterworth. Jadi pergerakan dia tidak seragam, kita akan ambil secara purata. Itu maksud dia. Okey, kita tengok situasi dia. Rumah Amir, dia bergerak jam 9 pagi. Daripada rumah dia, dia pergi ke pizza, restoran pizza, iaitu sejauh 10 km. Jadi dia singgah ke rumah pizza, berehat dan makan sebelum menyambung perjalanannya semula ke bandar A. Sepatutnya dia nak pergi ke bandar A. Dia berhenti di restoran pizza dengan sejauh 10 km daripada rumah dia. Sampai di bandar pula, okey, pada pukul 12 tengah hari, 12 suku tengah hari. Hitung laju purata yang diambil dalam bentuk kilometer per jam. Okey, dalam bentuk kilometer per jam. Okey, kita tengok sekarang. Okey, kita tengok jumlah jarak yang dilalui dia berapa. Jumlah jarak dia. Jumlah jarak dia dari titik rumah dia ke pizza adalah 10 km. Jadi 10. Lepas tu rumah pizza kepada bandar dia 25 km. Jadi jumlah jarak yang dilalui adalah 35 km. Boleh faham kat sini kan? Okey, seterusnya kita tengok masa pula. Pergerakan daripada rumah dia 9 pagi pergi ke bandar. Okey, mengambil masa berapa lama? Ni 9 pagi sampai sini pukul 12.15 tengah hari. Berapa jam tu? Jadi 12 suku tolak 9 pagi. Jadi kita dapatlah 3 jam 15 minit. Ini masa dia, 3 jam 15 minit. Jadi masukkan macam tu terus ke cikgu, iaitu 35 km jarak bahagi dengan masa 3 jam 0.15. Salah. Kamu tak boleh letak 3.15. Kenapa? Kamu kena tukarkan minit ni kepada jam. Sebab sekarang dalam unit jam, kilometer per jam. Boleh faham? Kilometer per jam. Ini dah jam dah cikgu depan. Ya, memang 3 ni dalam bentuk jam. Tapi 15 minit ni masih dalam bentuk minit. Dia belum bentuk lagi jam. Jadi, yang 3 jam ni kita tak perlu ubah. Yang 15 minit ni kita perlu ubah kepada bentuk jam. Jadi, minit nak tukar pada jam. Macam mana? Okey, tengok situasi sini. Jam kepada minit darab 60. Minit tukar kepada saat kali 60. Kalau jam nak tukar kepada saat, kali dengan 3,600. Dia macam tu. Okey, sekarang kita nak minit kepada jam. Minit kepada jam. Okey, pula sini.
dari sini ke sini. Jadi kita kena bahagi 60. Jadi 15 minit bahagi dengan 60. Okey, 15 minit bahagi dengan 60, kita akan dapat 0.25. Jadi 0.25 jam. Jadi 15 minit ni kalau kita tukar pada bentuk jam, dia adalah 0.25 jam. Jadi 0.25 jam ni kita boleh masukkan, gabungkan dia dengan 3 jam tu tadi. Jadi masa yang diambil daripada rumah pergi kepada bandar adalah 3 jam tambah dengan 0.25 jam, iaitu 3.25 jam. Jadi masa yang diperuntukkan dari rumah kepada bandar adalah 3.25 jam. Jadi 35 km bahagi dengan 3.25 jam. Jadi kita akan dapat 10.77 km per jam. Okey, kita tengok situasi yang seterusnya pula. Had laju kebangsaan di jalan persekutuan. Okey, maksudnya dia nak lalu dekat satu jalan tu. Jalan tu perlukan laju paling tinggi adalah 90 km. Ini paling laju dia boleh lalu dekat situ. Nyatakan had laju dalam unit meter per saat. Maksudnya kamu kena tukarkan kilometer tukar kepada meter, jam tukar kepada saat. Jadi sekarang ni, okey, dekat sini dia 90 km per 1 jam. Ini sebenarnya maksudnya 90 km dalam masa 1 jam. Kamu kena tukar yang ni pergi kepada meter, jam tukar kepada saat. Jadi kilometer tukar pada meter, kilometer tukar pada meter kali dengan 1000. Boleh faham? Jam tukar pada saat, jam pergi pada saat. Tengok, jam pergi kepada saat dia suruh. Okey, tengok ni. Ni saat kan? Ni jam. Jam pergi kepada saat. Jadi jam pergi pada saat adalah kali dengan 60 kali dengan 80. Maksudnya kena kalikan dengan 3600. 60 3600 lah. Jadi 1 jam kali dengan 3600. Jadi kita dah dapat dah dalam bentuk saat. Jadi dalam masa 1 jam kita ada 3600 saat. Jadi bahagi kedua-dua ni kita akan dapat 25 meter per saat. Boleh? Okey. Untuk kilometer per minit, okey, asas 90 km per 1 jam. Okey, sekarang kilometer ni kena tukar kepada kilometer. Jadi tak perlu tukar lagi. Tak perlu tukar sebab dia dalam bentuk kilometer dah. Okey. Jam tukar kepada minit. Jam pergi pada minit kali 60 sahaja. Jadi kali 61 kali 60. 1 jam kali 60. Jadi kita akan dapat 90 bagi 60. Kita akan dapat 1.5 kilometer per dengan minit. Itu dia. Okey, untuk tukar kepada bentuk 120 meter per saat. Yang ni pula meter per saat. Meter tukar kepada kilometer. Jadi meter tukar pada kilometer. Meter pergi tukar kepada kilometer. Yang ni tukar pada yang ni. Bahagi dengan 1000. Bahagi dengan 1000. Bahagi dengan 1000. Boleh. Lepas tu masa dia pula iaitu 1 saat. Kamu kena buat macam ni. Kalau dia bagi 170 km per jam, maksudnya dia adalah bentuk 170 km dalam masa 1 jam. Kalau dia buat 120 meter per saat, maksudnya dia adalah 120 meter dalam masa 1 saat. Macam ni lah. Dalam masa 1 saat. 1 saat dia ni, saat kena tukar kepada bentuk minit. Saat tukar kepada minit. Saat tukar pada minit kena bahagi 60. Jadi 1 bahagi 60. 1 bahagi 60 kita akan dapat 0.017 minit. Jadi yang ni yang atas 120 bahagi dengan 1000 0.12. Bahagi kedua-duanya kamu akan dapat 7.06 km per minit.
Okey. Untuk yang terakhir. Okey, Kamila telah memenangi pingat emas acara triathlon wanita. Memulakan jarak sejauh triathlon ni maksudnya dia suatu games, acara sukan yang melibatkan beberapa acara dalam tu. Tapi orang yang sama, kamu perlu berlari, kamu perlu berenang, kamu perlu berbasikal. Kadang biasanya kamu pernah dengar games sukan Ironman. Inilah games sukan Ironman, iaitu triathlon. Maksudnya kamu kena pandai dalam semua segi sukan tersebut, tapi kamu perlu habiskan masa dengan laju yang paling tinggi. Jadi dalam situasi soalan ni, dia perlu habiskan masa. Dia suruh kira dalam unit, hitung laju dalam kilometer per jam. Yang ni bagi seluruh acara. Dia ada berapa acara? Sekarang dia memulakan acara dengan berlari. Berlari 10 km. Lepas tu dia berenang 150 meter. Lepas tu diakhiri dengan 40 km acara berbasikal. Dia berlari, berenang, naik basikal. Jadi jarak dia, berapa jarak dia? Laju purata sama dengan jumlah jarak. Jumlah jarak dia yang pertama 10 km. Ngam. Kita tulis 10 km. Lepas tu jarak bagi berenang 1500 meter. 1500 meter. Lepas tu berbasikal 40 km. Jarak pula. Masa yang dia ambil adalah daripada dia mula-mula berlari, berenang dan juga berbasikal adalah 1 jam 56 minit. Jadi jumlah masa dia 1 jam 56 minit. Jadi sekarang soalan dia minta tukarkan semua jarak dalam bentuk kilometer. Sekarang yang 10 km tak perlu tukar lagi. Yang ni tak perlu tukar. Yang ni perlu tukar. 1500 meter tukar kepada kilometer. Berapa? Meter tukar pada kilometer. Meter tukar kepada kilometer bahagi dengan 1000. Jadi kena bahagi dengan 1000. Jadi bila bahagi dengan 1000, kamu akan dapat 1.5 kilometer. Nampak tak? Settle kan? Bahagian jarak dah settle. Masa pula. Masa yang diperuntukkan, yang digunakan adalah 1 jam 56 minit. Jadi unit sekarang dalam bentuk jam. Sekarang yang 1 jam ni dah okey. Yang 56 minit ni yang kena tukar. 56 minit tukar kepada jam. Jadi 56 kena bahagi dengan berapa? Minit kepada jam. Minit kepada jam bahagi dengan yang bawah ni. Minit kepada jam bahagi dengan 60. Jadi kita akan dapat 0.93 jam. Jadi kita tambahkan dengan jam yang depan dia, iaitu 1 jam. Sebab dia 1 jam 56 minit kan. Yang minit ni kena tukar pada jam. Dah tukar jadi 0.93 jam. Jadi jumlah dia adalah 1.93 jam. Nampak? Lepas tu bahagilah kedua-dua ni. Yang ni bahagi ni, kita akan dapat 26.68 km per jam. Settle lah untuk hari ni. Untuk laju. Salam.